Assalamualaikum. Salam. Kak Asma. Wani, mana baju pengangkap? Hari Rabu baju pengangkap mana? Ada maji katang. Okay. Yang tepi lah Kak Asma. Baju akak lengkap berpakaian ni? Wani, pakai scarf. Wah, dah berubah ya Wani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan majlis. Sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pengakap. Salam. Yang dihormati Encik Muhammad Sani bin Muhammad Hassan, Pesuruhjaya Daerah PPM Daerah Johor Bahru. Yang dihormati Encik Asli Tan Ki Kuang, Timbalan Pesuruhjaya Daerah PPM Daerah Johor Bahru. Yang dihormati Encik Muhammad Khairi bin Jalani, Penolong Pesuruhjaya Daerah Program PPM Daerah Johor Bahru. Yang dihormati Encik Muhammad Khairi Azri bin Kasim, Penolong Pesuruhjaya Pentadbiran PPM Daerah Johor Bahru. Yang dihormati Encik Muhammad Firdaus bin Miskan, Penolong Pesuruhjaya Daerah Pendidikan Khas PPM Daerah Johor Bahru. Barisan edisi, barisan pemimpin yang saya hormati sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa bagi memohon keberkatan majlis. Oleh itu, majlis yang ini mempersilakan Encik Muhammad Firdaus bin Miskan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami menadah tangan kepadamu, Ya Allah. Menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada petang ini yang berbahagia, Ya Allah. Di dalam mesyuarat pemimpin Persatuan Pengangkap Malaysia Daerah Johor Bahru, bilangan 1 tahun 2022. Ya Munzilan Rahmah wa Ya Fatihal Barakah. Di sepanjang majlis ini berlangsung,
kami memohon limpah rahmat dan pertolongan-Mu agar segala keputusan dan ketetapan dapat disepakati dan diredai oleh-Mu ya Allah demi menepati matlamat, mencapai objektif serta memenuhi keperluan ahli pengangkap. Ya Hafiz, jauhkan diri kami daripada perkara-perkara yang menyukarkan kami untuk melaksanakan amanah-Mu dalam usaha memajukan pergerakan pengangkap di daerah Johor Bahru. Lindungilah kami ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya yang lain. Ya Allah, hiasi diri kami dengan ketajaman minda, kelapangan dada, kesucian hati, keluhuran budi dan kecekalan emosi dalam semua perbincangan yang bakal kami tempuhi. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Rauf, satukanlah hati-hati kami ya Allah, eratkanlah perpaduan serta mahabbah dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk berhemat kepada ahli pengangkap di daerah Johor Bahru. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah pengangkap daerah Johor Bahru sebuah pasukan yang berkualiti lagi cemerlang, unggul lagi disegani, bertaraf dunia dalam keredaan-Mu ya Allah. Lindungi dan jauhi pasukan pengangkap daerah Johor Bahru daripada anasir-anasir negatif yang boleh mencemar imej pengangkap, dan peliharalah pasukan ini supaya sentiasa beroleh kesejahteraan, keredaan dan keberkatan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al lahum ma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahrumah wa hab lana muhsisana li muhsinina wa muqassirana li amilina wa hab lana kullan li wajhikal karim ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Barisan pemimpin yang saya hormati sekalian, tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Sani bin Muhammad Hassan, Pesuruhjaya Daerah PPM Daerah Johor Bahru untuk menyampaikan ucapan kata alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengajar majlis. Yang dihormati Timbalan Pesuruhjaya Pengangkap Daerah Johor Bahru, Encik Ashley Tan Cik Huang, merangkap guru penunggakan kurikulum Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Skudai. Yang dihormati barisan penolong Pesuruhjaya Pengangkap Daerah Johor Bahru, rakan-rakan pemimpin pengangkap daerah Johor Bahru, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengangkap. Salam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada semua pemimpin yang sudi hadir dalam perjumpaan mesyuarat Majlis Pemimpin Pengangkap Daerah Johor Bahru kali pertama 2022. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara maya, ya, walaupun secara maya tapi kita dapat berkongsi maklumat untuk pergerakan anak-anak pengangkap dalam daerah Johor Bahru khususnya. Dan semasa fasa
secara ringkasnya saya ingin sampaikanlah sedikit makluman terkini tentang pergerakan kita ataupun perancangan kita, program-program yang lepas dan juga sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedia maklum pergerakan aktiviti secara bersemuka hanya dibenarkan dalam ahli kumpulan sahaja. Maka saya mengharapkan agar rakan-rakan pemimpin kumpulan dapat memainkan peranan tersebut bagi menjayakan aktiviti pada anak-anak pengakap di peringkat kumpulan dengan baik dan berkesan. Untuk program setiap unit peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa, buat masa ini saya rasa masih lagi kekal dengan secara maya, insyaAllah, dan penyusunan program tersebut pun telah sedang dilakukan oleh jawatan-kuasa program dan juga kumpulan-kumpulan unit, setiap unit, dan insyaAllah akan diterangkan oleh bahagian program ataupun setiap bahagian unit nanti. Apa yang penting adalah di sini walaupun secara maya, tapi komitmen pemimpin-pemimpin saya lihat begitu baik sekali, komitmennya tinggi, semangat, walaupun tidak bersemuka dengan pelajar ataupun adik-adik pengakap, anak-anak pengakap di peringkat kumpulan, di masa PKP ataupun PDPR, tapi penglibatan secara program secara maya ni memang dapat sambutan yang baik, yang tinggi. Tak payah nak cakap yang lepas-lepas lah, mana yang tahun lepas, memang ramai yang tu. Yang sekarang ni saja, pelaksanaan secara maya yang terkini, program Ramadan, tilawah Al-Quran, hafazan dan sebagainya, yang dianjurkan, memang mendapat sambutan yang tinggi, sampai tak sempat-sempat untuk dianalisa ataupun tak dapat nak lambat untuk diproses, proses untuk pendaftaran dan sebagainya, berebut-rebut. Alhamdulillah, pada semua pemimpin saya harapkan semangat ataupun komitmen sebegini dapat diteruskan bagi kelangsungan apa yang berlaku sekarang, mana situasi semasa sekarang ni, dan kita ambil sedikit benefit ataupun kebaikan daripada hikmah daripada Edinburgh ni. Jadi kos kita pun untuk menghantar dan juga urusan kita untuk menghantar peserta pun berkurangan. Alhamdulillah. Sebab tu kita mampu untuk menghantar, memberi sumbangan atau memberi galakan pada anak-anak pengakap dengan lebih baik lagi, dengan ramai pesertanya. Okay. Jadi itu dan apa yang kita harapkan pada masa ini adalah yang terkini pendaftaran keahlian dan juga sebaran maklumat tentang program-program yang kita biasa laksanakan dalam siaran Telegram, Telegram grup PMPR, PKK. Jadi maklumat-maklumat tu secara awalnya kita maklumkan dalam Telegram dan suratnya seperti biasa, kita tunggu daripada pelepasan daripada, jadi persediaan
pemimpin, persediaan pemimpin untuk apa ni, untuk setiap apa-apa aktiviti tu dapat bersedia dengan awal. Apa ni, mana dapat maklumat lebih awal lah untuk persediaan. So, selagi mana belum dapat selagi mana belum dapat kebenaran daripada pihak KPM ataupun pihak JPN tentang program pelaksanaan aktiviti bersemuka ni, jadi selagi itulah kita masih menggunakan secara maya ni, dan mungkin ini akan berpanjangan berdasarkan kepada keperluan ataupun kekangan masa yang kita ada. Ada pilihan-pilihan nanti program-program yang kita buat secara maya. Kalau dah boleh bersemuka pun mungkin ada pilihan-pilihan program yang secara maya yang kita akan laksanakan, insyaAllah. Dan tak lupa juga saya ucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada semua sekali, sama ada daripada barisan penolong Putrajaya, penolong jawatan kuasa program, pemimpin-pemimpin yang banyak membantu dalam program-program dalam setiap program peringkat daerah dan sebagainya, walaupun bukannya daripada jawatan kuasa induk, tapi pemimpin-pemimpin inilah yang banyak menjadi tulang belakang sebagai penyokong kami yang berada yang menguruskan setiap program. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam apa-apa pun program yang dilaksanakan. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang yang banyak memberikan kerjasama yang baik, komitmen yang tinggi bagi melaksanakan ataupun merancangkan segala aktiviti yang kita rancangkan ataupun siarkan, sama ada peringkat daerah, negeri ataupun kebangsaan. InsyaAllah untuk untuk ni akan datang ni kita cuba buat cuba laksanakan lebih baik lagi, insyaAllah, dan saya harapkan lebih ramai lagi ahli-ahli pengakar yang baru ditubuhkan ataupun ahli-ahli pengakap yang baru mendaftar nanti untuk yang kali ini. Setakat ini ada satu sekolah yang dah maklumkan pada saya untuk pendaftaran, dan saya rasa Tuan Afiq pun Tuan Afiq pun dah dah isi borang, dah standby dah borang ni, saya rasa. Sekolah Tahfiz Damansara, Damansara Alif, bukan Damansara KL, Damansara Alif. Saya rasa persiapan untuk pendaftaran kumpulan dan juga ahli memang dah bersedia kot. Jadi saya tak melengahkan masa lagi sebab banyak lagi agenda-agenda saya tengok tu dan telah disiapkan, dan saya dari sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah syabas kepada semua sekali pemimpin barisan penolong Putrajaya, barisan jawatan kuasa program yang banyak memberi komitmen yang baik sehingga kejayaan-kejayaan program yang kita rancangkan dan laksanakan mendapat sambutan yang baik daripada semua kalangan ahli pengakap, insyaAllah. Semoga dengan usaha ni dapat meningkatkan lagi mutu
mutu kejayaan bagi persekutuan pengakap daerah Johor Bahru, insya-Allah. Dengan itu saya kata dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan mesyuarat Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Johor Bahru kali pertama 2022. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Sani bin Muhammad Hassan atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Khairil Azri bin Kasim, Penolong Pesuruhjaya Daerah Pentadbiran PPM Daerah Johor Bahru, memberi taklimat pendaftaran pengakap bagi sesi 2022. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam pengakap. Okey, semua jelas suara saya? Okey, baiklah. Untuk saya Encik Khairil Azri bin Kasim akan menerangkan taklimat tentang pendaftaran keahlian bagi tahun 2022 dan juga saya akan ceritakan sedikit tentang pendaftaran kumpulan baru dan juga tauliah pemimpin. Okay. Jadi kita akan teruskan kepada taklimat kita. Okey. Jadi kepada pemimpin-pemimpin baru yang dilantik menjadi pengurusi ataupun jadi ketua guru dalam kumpulan pengakap sekolah masing-masing ataupun yang baru tubuhkan kumpulan baru. Berikut adalah saya akan tunjukkan contoh kad keahlian, iaitu yang ini yang berwarna purple ini, berwarna ungu ini adalah contoh kad untuk ahli dewasa. Maksudnya ahli dewasa tu terutamanya daripada ahli biasa, pemimpin, penolong pemimpin dan juga kelana. Okay. Berikut dia ada dia punya apa ni? Okey, dia punya maklumat-maklumat pada kad tersebut, iaitu akan disertakan dengan nombor keahlian, nama, IC, jawatan dan juga daerah dan negeri serta nombor kumpulan dan sekolah. Untuk ahli biasa, untuk ahli lain iaitu untuk pengangkat kanak-kanak, pengangkat muda dan juga pengangkat remaja, sama juga dia punya maklumat pada kad tersebut. Bezanya adalah warna kad. Untuk ahli warna kadnya adalah berwarna oranye, berwarna jingga. Ada nombor keahlian sama, nama penuh, IC, unit pengangkat yang didaftarkan, iaitu kalau sekolah rendah pengangkat kanak-kanak lah. Dan kalau untuk sekolah menengah, pengangkat muda dan remaja, daerah, sekolah dan juga nombor kumpulan. Okey. Okey. Kita masuk ke next Okey, kita masuk ke pendaftaran keahlian pengangkap 2022. Okey. Sebelum tu ada tak dekat dalam pemimpin dalam meeting pada hari ini yang daripada pemimpin yang baru dilantik, yang tak pernah sebelum ni memegang jawatan sebagai guru pengangkap? Boleh raise hand lah kalau tu. Sebab saya dapat terima maklumat daripada grup Telegram, ramai yang daripada guru-guru baru yang dilantik Maksudnya mereka bertukar-tukar dan juga ada yang berpindah keluar. Okey. Okey, baik tuan, saya dah dapat. Okey, kita teruskan kita punya prosedur pendaftaran keahlian pengangkap 2022. Okey. Untuk borang pendaftaran keahlian, iaitu yang berkod PPM 1A 2022,
saya telah uploadkan dalam grup Telegram. Saya dah uploadkan dalam grup Telegram beserta beberapa maklumat data yang untuk awak untuk cikgu-cikgu ikut. Okay, kalau siapa yang tak dapat lagi boleh scan QR code ni untuk dapatkan borangnya. Boleh muat turun dan melalui Google Drive yang saya telah buatkan. Okey. Okay, ini prosedur pendaftaran kalian pengakap. Borang dia. Okay. Okay, ini bahagian yang paling atas sekali. Kalau tengok pada borang, pada bahagian atas sekali tu ada beberapa maklumat yang perlu cikgu isi. Terutamanya maklumat yang berwarna kuning ini. Lengkapkan bahagian berikut kotak warna kuning mengikut data yang diperlukan. Maksudnya nama sekolah, alamat sekolah ataupun nama kumpulan lah. Kalau macam kelana ada kelana terbuka, dia ikut alamat yang didaftarkan lah. Okay, daerah Johor Bahru. Nombor kumpulan ataupun untuk kelana kru nombor ni lah, huruf kelana. Kumpulan dia. Okay. Lepas tu nama pemimpin. Siapa pemimpin yang mengendalikan kumpulan tersebut. Okay, kalau kod sekolah, siapa yang berada di sekolah, nombor sijil pendaftaran. Nombor sijil pendaftaran sekiranya ada sekolah yang berdaftar, kumpulan sekolah tersebut, tapi tak ingat dia punya nombor pendaftaran, boleh maklumkan kepada saya. Saya ada pertanyaan. How to sharing target pengangkap. Okey, nanti saya akan sharekanlah link untuk kumpulan pengangkap yang baru. Okey, saya sambung semula. Okey, untuk yang bahagian bawah ni, yang ada table ni, jadual ni, yang ini cikgu tak perlu sentuh. Cikgu tak perlu sentuh apa-apa sebab ini adalah auto generated data. Nanti saya akan terangkan seterusnya lagi di mana kenapa dia boleh auto generate. Okay. Next. Okay. Sekarang ni di bahagian bawah table tadi ada beberapa kolom di mana cikgu akan kena isi. Di mana di bahagian kiri sekali adalah bilangan. KN ni adalah kod negeri Kod negeri Johor lah, JH. KD kod daerah, JB. NK adalah nombor kumpulan. Kalau cikgu ikut pada kumpulan sekolah masing-masing lah. Ada yang 94, ada yang 70, ada yang 01, berpandu pada kumpulan. Tapi kalau ada cikgu yang tak tahu nombor kumpulan sekolah masing-masing, boleh maklumkan kepada saya. Nanti akan saya serahkan maklumat tentang inilah nombor kumpulan sekolah dan juga yang sekolah yang ada nombor sijil pendaftaran. Okey. Okey. Seterusnya, pertama sekali cikgu isi nama mengikut susunan lah. Saya galakkan cikgu susun ikut paling atas sekali adalah nama pemimpin dan juga penolong pemimpin. Maksudnya guru, yang ketua guru tu dan juga guru-guru lain yang mengikuti kumpulan pengangkap. Lepas tu baru sambung dengan ahli-ahli yang lain iaitu murid-murid lah. Untuk susunan. Jadi untuk pertama sekali supaya tak ada berlakunya kecelaruan data ataupun tersalah maklumat. Okey. Pastikan pengisian data tu mestilah nama daripada huruf besar dan nombor kad pengenalan lengkap dan betul. Dan tak ada tanda sempang. Tanda sempang tu dibuang. Maksudnya terus nombor. Okay. Seperti yang saya terangkan tadi, digalakkan para pemimpin untuk menyusun nama mengikut urutan. Maksudnya kalau ada nak daftarkan guru besar, pengetua, guru penolong kanan, ibu bapa iaitu PIBG yang nak turut serta dalam ahli pengangkap, tak ada masalah nak join. Boleh masukkan terus, tapi ikut susunannya lah. Maksudnya yang ahli dewasa di atas, lepas tu pemimpin dan penolong pemimpin, barulah ahli iaitu murid ataupun ahli kelana lah, kru kelana. Okey. Seterusnya, pengisian data ini, okay, kalau cikgu tengok, cikgu tengok ataupun rakan pemimpin yang lain boleh lihat di mana
mengikut dia punya kod nombor. Jadi saya akan tunjukkan kod nombornya. Okay, isi mengikut bangsanya lah. Okay, kalau contoh dia pengangkap kanak-kanak lelaki. Jadi tulis type 1. 1 dekat bahagian lelaki Melayu. Ataupun dia adalah ahli itu adalah pengangkat kanak-kanak ataupun pengangkat muda perempuan India. Tulis 2. Tuliskan kod dia nombor 2 dekat bahagian perempuan India. Okay. Dan di bahagian hujung sekali adalah untuk keterangan untuk murid berkeperluan khas ataupun murid pendidikan khas. Okey, sekiranya dia berada di arus perdana, jadi cikgu isikan dia nombor kosong. Isi data tu kosong. Type kosong. Tapi kalau dia adalah murid berkeperluan khas ataupun murid pendidikan khas, type tukar kepada status 1. Menunjukkan dia adalah murid berkeperluan khas. Okey. Okey, masukkan kod unit pada jantina. Okey, ini adalah kod unit dia. Kalau nombor 1, pengangkat kanak-kanak untuk sekolah rendah lah. Okey, pengangkat muda PM, nombor 2. Pengangkat remaja PR. Pengangkat kelana PK, nombor 4. Okey, penolong pemimpin 5. Pemimpin kumpulan 6. 7 untuk penolong pesuruhjaya dan juga 8 pesuruhjaya. Dan nombor 9 adalah ahli biasa. Ahli biasa ni untuk pentadbir, pengetua guru besar, GPK, guru perongkanan, jawatan kuasa kumpulan ataupun guru-guru lain yang nak turut serta juga, ataupun ibu bapa, ataupun ahli yang tidak beruniform, PIBG dan orang dewasa yang membantu pengangkat di sekolah. Boleh didaftarkan juga. Nanti share slide dalam Telegram boleh. Boleh, nanti saya akan kongsikan dalam Telegram. Okay, tadi saya dah nampak rakan-rakan pemimpin saya ada dah kongsikan grup Telegram untuk pengangkap kanak-kanak dan juga pengangkap muda remaja. Baiklah, terima kasih Tuan Muhammad Khairi Jalani. Okay, kita teruskan lagi. Okay. Kadar bayaran keahlian. Okey. Bagi pengangkap kanak-kanak, okey, kalau guru penasihat itu terletak di bawah ahli biasa je. Kalau guru penasihat dia punya yang ketua tu kita jadikan pemimpin. Okey, kita jadikan pemimpin. Jadi kita letakkan kod nombor 6. Dan guru-guru lain yang terlibat yang membantu letak nombor 5, penolong pemimpin. Cuma satu je pemimpin berada dalam sesebuah kumpulan. Yang lain semua akan jadi penolong pemimpin. Okey, kita terus ke kadar bayaran keahlian. Okey. Untuk pengangkap kalau pemimpin-pemimpin semua lihat dekat sini ada pengangkap lebah. Okey, pengangkap lebah ni adalah untuk pengangkap prasekolah ataupun tadika. Okey. Bayarannya sama juga sebab dia masih dalam rangkuman pengangkat kanak-kanak iaitu RM7. Pengangkat muda pun RM7 dan juga pengangkat remaja RM7. Bagi ahli dewasa iaitu pengangkat kelana, penolong pemimpin dan juga ahli biasa dan juga penolong pesuruhjaya dan pesuruhjaya, kadar bayarannya adalah RM10. Begitulah kadar bayaran yang telah ditetapkan daripada kebangsaan. Okey, kita teruskan. Okey, prosedur yang seterusnya adalah membuat bayaran. Okey, cara bayaran boleh buat ada 3 cara. Okey, pertama online yang paling mudah sebab terus masuk online, terus bayar dan resit boleh terus dapat. Yang kedua, cara inilah cash deposit machine. Okay, CDM. Boleh masukkan duit yang telah dikumpulkan ataupun melalui kaunter lah. Sebabkan merangkumi duit RM1. Okey. Jika bukan pentadbir. Okey. Dan juga penggunaan cek. Kalau sekolah itu mengeluarkan cek, boleh menggunakan cek deposit machine lah yang ada di bank. Okey. Jadi kalau salah satu itu contohnya yang melibatkan cek boleh masukkan ikut data
ataupun maklumat yang telah diberikan, iaitu dimasukkan ke dalam PPM daerah Johor Bahru namanya cawangan M-Bank mana-mana M-Bank. Okay. Dan ini adalah nombor akaunnya. Okay. Pastikan cikgu ataupun pemimpin-pemimpin yang lain simpan resit tersebut. Kalau bentuk online biasanya dalam PDF lah, lagi senang. Okay. Ataupun kalau dalam bentuk hard copy iaitu melalui CDM, boleh ambil snap gambar. Okay. Terutamanya yang pakai cek. Pakai cek, kena snap gambar cek tersebut depan belakang. Lepas tu depositkan cek tersebut, dapatkan resit, ambil gambar resit tersebut, gambar resit kemasukan cek dan hantar bersama sekali dengan borang keahlian tersebut. Okey. Sama juga yang menggunakan CDM. Maksudnya ambil gambar slip tersebut dan muat naik sekali sertakan dengan borang untuk di-emailkan kepada saya. Okey. Sama juga yang menggunakan online. Mereka boleh download terus, tak perlu nak ambil gambar, terus masukkan dalam format PDF, terus sekali upload, emailkan terus ke kami. Macam mana link kalian dah diberi ke? Saya masuk itu dapat tadi. Oh tak, belum ada lagi. Okey. Kita teruskan. Okey. Okey, slip pentingnya slip bayaran ni adalah pertama adalah untuk rujukan. Okey. Dan juga bukti pembayaran telah dibuat. Link rujukan dan bukti pembayaran sebab kita nak tengok masa dan tarikh duit itu di bank in supaya dapat tally dengan akaun pengangkap daerah. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah langkah-langkah. Pertama sekali adalah email soft copy pendaftaran dan slip bayaran ke PPM DJB pentadbiran@gmail.com sebelum 20 Mei 2022 bagi memudahkan kerja pengurusan. Okay. Kalau ikutkan memang 20 ni adalah tarikh supaya saya dapat uruskan semua untuk saya hantar kepada negeri. Okay. Okey, borang-borang akan diproses dan dihantar ke ibu pejabat untuk pendaftaran dan pencetakan kad keahlian. Okey. Lepas tu baru pengedaran kad keahlian. Okey. Sebelum ni kebanyakan pemimpin-pemimpin dan guru bertanya, cikgu bila nak dapat tuan bila nak dapat kad ataupun cikgu bila nak dapat kad. Okey. Kad dia sebenarnya kita cuma hantar maklumat data itu kepada negeri dan negeri akan proses terus ke kebangsaan. Sementara nak tunggu tu, kita nak tunggu kad tu daripada kebangsaan turun ke negeri, negeri turun ke daerah. Jadi proses tu mengambil masa yang lama. Jadi sekarang ni bermula tamat pendaftaran bulan 5. Kemungkinan kad akan dapat kepada daerah mungkin dalam bulan 8, bulan 9. Bergantung pada kelajuan proses penghantaran tersebut. Dan proses pencetakan mungkin mengambil masa sebulan. Jadi paling kurang bulan 10 baru dapat edarkan kad. Itu pun tak berlakunya keciciran maklumat ataupun berlakunya masalah-masalah teknikal. Jadi mungkin akan lambat cepat tu berpandu pada nasib. Okey. Peringatan, mohon pemimpin untuk menyemak semula data pendaftaran dengan baik dan cermat sebelum penghantaran borang dilakukan. Okey, maksudnya dekat sini borang PPM 1A tu, kejap ada pertanyaan. Pendaftaran ini hanya untuk ahli baru atau termasuk ahli yang dah daftar tahun lepas. Okey. Pendaftaran keahlian adalah tahunan. Setiap tahun ahli mesti berdaftar. Dia macam umpama kita renew lesen. Setiap tahun. Nanti akan dimaklumkan pendaftaran keahlian pada setiap tahun saya akan maklumkan. Jadi cikgu-cikgu dah boleh bersedia untuk dapatkan maklumat murid untuk diisi dalam borang. Ya, perlu bayar setiap tahun. Ya, perlu dibayar setiap tahun. Pendaftaran. Okey. Saya ulang semula. Untuk yang
semakkan maklumat ni, kita tak nak berlakunya lagi ralat pada data. Nanti bila kad dah dicetak, lepas tu tengok ada maklumat salah. Bila dia cakap, cikgu salah cetak kad. Sedangkan maklumat yang kita terima tu adalah borang daripada yang cikgu hantar. Jadi kita berpandukan pada borang tersebut, borang soft copy tu. Okey, soft copy borang PPM 1A perlu dihantar untuk tujuan pencetakan kad. Pendaftaran tidak akan diproses jika tiada soft copy. Maksudnya cikgu bayar tapi borang tak hantar. Ataupun borang hantar tapi tak bayar. Pun boleh, kita boleh buat proses itu tak dijalankan lah untuk pendaftaran. Okay, ini kerana bagi mengelakkan berlakunya sebarang ralat atau masalah pada maklumat setelah proses penyerahan kad keahlian dilakukan. Kalau guru saja mendaftar boleh ke tanpa murid? Okey, kalau guru saja, setakat ni kalau guru saja mendaftar memang boleh, tak ada masalah. Tapi kalau murid nak mengikuti mana-mana program yang melibatkan dengan pengangkap, murid tu tak boleh join. Itu yang akan jadi berlaku isu nanti. Maksudnya 1 tahun 1 kad ke? Ya, 1 tahun 1 kad. Okey, sekejap Okay, kita sambung semula. Okay, tadi di mana? Alright. Itulah. Okey, sekarang ni ada tak pertanyaan sebelum kita masuk ke pendaftaran kumpulan pengangkap? Okey, setakat ni untuk dapat kad baru dapat join aktiviti ke cikgu. Okey. Untuk pendaftaran ni dia yang salah satunya adalah pendaftaran. Bila kita dah dapat borang pendaftaran yang cikgu dah hantar, kita akan sedaya upaya untuk dapatkan nombor kad keahlian. Nombor kad keahlian tu penting, menunjukkan bila kita semak sesuatu data murid atau keahlian tersebut adalah sah, maksudnya mereka layaklah untuk menyertai. Nak tunggu kad, kita tahu memang akan lambat. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan data untuk nombor kad keahlian yang terkini. Maksudnya yang terkini lah. Dalam ni aktiviti online je. Okey, setakat ni kita ikut KPM lah. Untuk KPM di mana masih melakukan aktiviti online saja. Okey. Ada pertanyaan lain sebelum saya masuk ke bahagian lain? Okey, kita teruskan. Untuk pendaftaran kumpulan. Okey, pendaftaran kumpulan dengan pendaftaran keahlian lain. Pendaftaran keahlian adalah ahli-ahli yang berdaftar setiap tahun perlu didaftarkan. Tapi untuk pendaftaran kumpulan pengangkap ni adalah sekali saja. Tak perlu nak ulang-ulang. Okey, perlu mendaftar kumpulan jika tidak pernah mendaftarkan kumpulan. Maksudnya ada sesebuah sekolah tu dah lama dah ada pengangkap. Tapi sekolahnya tidak pernah mendaftarkan kumpulan tersebut. Dia kalau sekolah yang dah daftar, dia akan dapat satu sijil di mana ada sijil pendaftaran pengangkap yang bermula dengan huruf M. M9108 ataupun M10808. Okay, ada nombor sijil dia. Okay, yang kedua belum dapat nombor kumpulan. Maksudnya belum terima nombor kumpulan lah. Maksudnya biasanya untuk yang kumpulan-kumpulan yang baru ditubuhkan ataupun sekolah-sekolah baru yang baru dibina, dah ada kumpulan, baru dia boleh daftarkan lah. Okey, pertukaran nombor kumpulan atau nama sekolah. Okey, ada juga berlaku di mana dia nak tukar nombor kumpulan dia ataupun nama sekolah. Sebelum ni nama sekolah, contohnya saya ambil SK Taman Perumahan Tampoy 2. SK Taman Perumahan Tampoy. Dia tukar nama kepada SK Seri Melati. Jadi dia kena tukar nama. Kena daftar barulah untuk pertukaran. Okey, dan yang keempat, penggantian sijil kumpulan yang telah hilang. Okey, ada yang dah pernah daftar kumpulan dia, sijil pendaftaran tu hilang. Sekarang ni data masih ada dekat kebangsaan, maksudnya dekat HQ. Jadi dia boleh apply untuk dapatkan sijil yang baru. Okey, ni adalah QR code untuk pendaftaran kumpulan pengangkap. Okey. Kumpulan borang pendaftaran boleh scan dekat sini ataupun nanti sebentar nanti saya akan send ke grup Telegram. Okey, dapatkan borang PPM 8.
kod dia borang PPM 8. Lengkapkan borang PPM 8 dalam 4 salinan. Dicetak depan belakang. Maksudnya nanti saya akan tunjukkan bentuk borang dia. Dicetak depan belakang. Pastikan segala butiran telah diisi dan telah disahkan oleh kuasa penganjur. Kuasa penganjur itu adalah guru besar atau pengetua. Okey. Ini adalah borang, contoh borang dia. Borang permohonan bagi pendaftaran kumpulan pengakap. Dia ada, kalau depan belakang ni selai je lah. Macam mana nak tahu sekolah dah ada kumpulan belum? Okey, nanti saya akan sendkan satu file PDF di mana nama sekolah yang terkini yang ada kumpulan pengangkat yang ditubuhkan lah. Maksudnya ada sekolah yang dah ada nombor pendaftarannya dan juga yang belum berdaftar. Okey, ini contoh borang PPM 8. Okey, nanti saya akan send yang paling latest. Ada yang saya telah kemaskini yang baru. Okey, seterusnya kita ke bahagian seterusnya. Okey, pendaftaran kumpulan pengakap. Okey, hantar borang pendaftaran PPM 8 yang lengkap ke Pejabat Pengangkat Negeri Johor, iaitu dekat Noncik, kepada sesiapa yang belum tahu, iaitu berada dekat kolam air atau Noncik, serta bayaran secara tunai. Okey, maksudnya borang tersebut 4 helai, kepilkan sekali dengan duit pendaftaran tersebut. Okey, borang-borang akan diproses dan dihantar ke Ibu Pejabat PPM untuk pengeluaran dan pengedaran sijil pendaftaran kumpulan. Maksudnya dihantar ke kebangsaan. Ada grup pengangkat daerah ke? Ada, grup pengangkat daerah ada. Tapi untuk mengikut kumpulan, untuk unit. Untuk sekolah rendah, pengangkat kanak-kanak. Untuk sekolah menengah, pengangkat muda dan remaja. Okey, kadar bayaran. Kadar bayaran bermula daripada tahun 2019, 2018, iaitu kumpulan dulu RM10. Sekarang dah naik kepada RM50 untuk kumpulan baharu. Masa contohnya nak buat kumpulan sekolah lah. Okey. Kalau kumpulan baru untuk IPTA, IPTS, iaitu macam kru kelana, yuran dia dulu sebelum ni RM20 kepada RM100. Dan salinan sijil RM20. Berapa ramai murid untuk satu kumpulan? Okay, yang ini berapa ramai murid untuk satu kumpulan tu bergantung pada sekolah tersebut lah. Kalau sekolah tu ada ahli pengangkatnya 30, daftarkan 30 orang. Okey, seterusnya kita teruskan kita tak nak buang masa, kita pun ada ni. Okey, tauliah pemimpin, yang ini saya akan terangkan pada masa lain lah. So, tauliah pemimpin ini dah lain sikit. Jadi dia sebab dia melibatkan pemimpin mengikuti kursus manik kayu dan mendapatkan sijil manik kayu supaya dapat tauliah pemimpin. Jadi saya akan terangkan pada kemudian nanti. Dia pun ada slot yang seterusnya. Jadi inilah, jadi sekiranya ada maklumat satu kumpulan tu maksudnya semua ahli pengangkat dalam sekolah tu, ya betul. Satu kumpulan tu adalah semua ahli pengangkat dalam sekolah tersebut. Okay. Sekiranya ada masalah, pemimpin-pemimpin atau cikgu boleh hubungi saya dekat nombor yang saya telah ni. Okay, ataupun saya pun cikgu boleh tengok dalam grup Telegram tu ada saya punya ni lah maklumat. Jadi sampai di sini saja keterangan maklumat saya untuk hari ini. Jadi cikgu kalau ada apa-apa masalah boleh maklumkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengangkap. Okay, salam pengangkap. Terima kasih kepada Encik Khairi Azri bin Kasim atas penerangan yang begitu jelas berkaitan pendaftaran pengangkap bagi sesi 2022. Diharapkan semua pemimpin dapat membuat tindakan yang sewajarnya untuk anak-anak pengangkap di sekolah masing-masing. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan
Encik Asli Tan, Encik Kuang, Timbalan Pesuruhjaya Daerah PPM Daerah Johor Bahru bagi menerangkan memberi taklimat berkaitan anugerah kecemerlangan pengakap PPM Daerah Johor Bahru dan majlis mempersilakan. Okay, baik. Okay, terima kasih pengacara majlis. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam mengakap kepada Tuan Pesuruhjaya Daerah Encik Muhammad Sani bin Maksan, rakan-rakan penolong Pesuruhjaya, rakan-rakan pemimpin dan penolong pemimpin. Okey, jadi pada petang ni saya akan beri sedikit taklimat mengenai anugerah pengakap. Okey, seperti yang sedia maklum, kita anugerah pengakap ni kita ada anugerah pengakap yang daripada persekutuan ataupun kebangsaan, iaitu sijil kepujian Ketua Pengakap Negara. Okey, itu yang biasa diberikan oleh di peringkat kebangsaan. Tetapi di peringkat daerah ni kita ingin bagi penghargaan juga kepada ahli-ahli dalam daerah Johor Bahru. Okey. Jadi saya teruskan. Jadi berapa objektif ni? Satu, kita nak memberi penghargaan. Kedua, kita mengiktiraf pencapaian ahli-ahli dan juga kumpulan daerah Johor Bahru. Ketiga ialah meningkatkan semangat ahli dan kumpulan. Dan keempat, mengenapasti kekuatan ahli dan kumpulan masing-masing. Jadi di peringkat daerah ni kita nak macam bekerjasama ataupun mencari kumpulan yang ada kepakaran dan sebagainya untuk membantu kita menganjurkan program dan sebagainya. Baik. Okay, jadi saya ingin umumkan iaitu kita ada 4 kategori. Okay, 4 kategori anugerah yang kita akan perkenalkan pada tahun ni. Sebenarnya anugerah ni konsep dia hampir sama seperti yang di peringkat kebangsaan, iaitu majlis apresiasi, yang diadakan setiap 2 tahun. Tetapi majlis apresiasi yang kebangsaan ni agak susah sedikit sebab kita perlu bersaing dengan pelbagai daerah, negeri dan juga semasa di peringkat kebangsaan. Jadi untuk menghargai di peringkat daerah, kita menghargailah ahli-ahli kita. Jadi kita perkenalkan 4. Pertama sekali ialah anugerah pengakap cemerlang. Ini untuk ahli kita. Dan kita buka kategori kepada pengakap kanak-kanak, pengakap muda, remaja, kelana dan juga pendidikan khas. Okey, ini untuk ahli Ahli maksud murid-murid kita. Okey, yang kedua, kita perkenalkan untuk guru pula. Okey, untuk guru-guru yang banyak bantu ataupun pemimpin, iaitu anugerah pemimpin terbaik ataupun cemerlang. Okey, untuk PKK, maksudnya pemimpin pula kita ikut kategori juga di peringkat PKK, pengakap kanak-kanak, muda, remaja, kelana dan juga pendidikan khas. Kita juga nak beri penghargaan bukan saja untuk murid tetapi untuk pemimpin kita. Baik. Yang ketiga ialah anugerah kumpulan terbaik. Kita juga ada anugerah kumpulan terbaik ni sebenarnya dia sama konsep seperti anugerah KOKO di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tetapi kita nak perkenalkan untuk pengakap di daerah. Nanti saya akan bagi tahu kriteria dia apa yang dinilai. Sama juga di setiap unit dan juga anugerah program terbaik untuk menggalakkan sekolah ataupun unit ataupun kumpulan menjalankan program masing-masing. Okey, di peringkat sekolah terutama sekarang ni kita tak dapat bersemuka lagi. Jadi kita harap di peringkat kumpulan ni anda dapat bergiat aktif mengadakan inisiatif untuk jalankan program untuk ahli-ahli kita. Dan kita perkenalkan anugerah program ataupun projek khas terbaik. Sama juga untuk semua unit. Jadi untuk tahun ni kita ni kali pertama dan kita perkenalkan 4 anugerah ni. Okey, kita pergi kepada garis masa dia. Okey, garis masa ni masih dalam tentatif sebab dalam perancangan sebab perkara ni masih baru. Kita masih nak nilai sebab kita perlu tengok apa program yang bakal dijalankan dahulu. Okay, dan kita akan maklumkan perkara ni melalui surat PPD. Okey, yang pertama sekali April, maksudnya bulan ni kita dah beri makluman awal untuk taklimat anugerah pengakap ni. Okey, dan mungkin Julai kita akan buka, kita akan edarkan surat rasmi dan juga membuka pencalonan. Okey, dan Ogos kita akan beri masa sebulan lah untuk cikgu-cikgu lengkapkan dokumentasi. Kita jangka tamat pada bulan Ogos, September kita akan mula nilai dan kita ada panel penilai bukan saja daripada kalangan pengakap tapi mungkin kita jemput dari luar supaya lebih adil. Dan yang seterusnya mungkin November, mungkin Oktober atau November kita akan tengok masa kita akan umumkan pemenang dan penyampaian anugerah tersebut. Okay. Jadi harap anugerah ni dapat bantulah ahli-ahli kita untuk kumpulan.
Okey, yang pertama sekali anugerah pengangkat cemerlang. Ini untuk ahli-ahli kita, PKK, PM, PR, Kelana dan juga Megahas. Dan juga ini antara kriteria yang kita nak nilai iaitu satu kehadiran co-curriculum sebab bila kita nak beri anugerah ni berdasarkan murid aktif, kita nak pastikan kehadiran pun ada. Jadi apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu boleh fotokopi kehadiran yang biasa ada dalam buku pengurusan KOKO. Okey, dan juga pelajar tersebut ataupun ahli pengangkat tersebut ada jawatan. Ketua PEC ke, ketua CUP dan sebagainya. Jadi dia dah markah dia. Detail dia nanti bila kita dah edarkan surat ataupun makluman dan sebagainya, kita akan bagi detail dia. Macam mana dapat pemakahan. Lepas tu ada penglibatan. Penglibatan ni peringkat apa dia join? Daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya. Lepas tu pencapaian. Pencapaian ni jika ada menang. Tempat pertama, kedua sampai tempat kelima. Di pelbagai peringkat. Jadi lebih tinggi peringkat awak, lebih banyaklah markah awak nanti. Okey, dan juga kita ada anugerah khas. Anugerah khas ni contohnya rambu pengangkat kanak-kanak, anugerah ketua persatuan negeri dan sebagainya. Okey, jadi bila kita kata pengangkat tu pelajar tu aktif, dia mesti ada inilah anugerah khas dia ataupun pencapaian tertinggi dia. Dan juga pencapaian lain sebagai bonus. Antara kriteria ni hampir sama dengan anugerah KOKO peringkat negeri ya. Okey, jadi itu untuk anugerah pengangkat cemerlang. Okey, jadi nanti kita untuk makluman awal dokumentasi dia agak mudah. Contohnya kalau kehadiran, cikgu fotostat kehadiran. Jawatan, cikgu fotostat sijil. Sijil dia, cikgu dapatkan sijil dia dahulu, sijil pelantikan dan sebagainya. Bila saya kata jawatan ni, jawatan dalam pengakap, bukan jawatan pengawas dan sebagainya dalam pengakap. Penglibatan ialah sijil yang dia sertai, sijil penyertaan yang dia sertai. Pencapaian, sijil pencapaian lah, sijil yang dia menang. Anugerah khas ni kalau ada sijil rambu dan sebagainya, boleh kepilkan dan pencapaian lain pun boleh masukkan. Jadi saya rasa agak mudah lah. Cikgu juga ada soalan tentang bahagian ni. Saya rasa agak mudah sebab yang ni ialah lebih kepada dokumentasi. Jadi kalau cikgu bagi saya borang kosong je, tak ada bukti apa-apa, memang tak dapat lah cikgu. Boleh ya? Ada soalan cikgu setakat ni? Tak ada ya? Saya teruskan. Okey, yang seterusnya ialah untuk pemimpin. Ini untuk cikgu-cikgu. Okey, untuk semua pemimpin, penolong pemimpin boleh. Okey, anugerah pemimpin pengangkat cemerlang. Jadi kita nak beri penghargaan juga bukan sahaja murid tapi guru-guru yang banyak bantu. Okey, jadi kita ada pemakahan dia macam mana? So pemimpin ni dia tak ada pertandingan tetapi dia ada penyertaan. Contohnya dia bawa pelajar, dia wakil menjadi guru pembimbing dan sebagainya. Jadi kita biasanya dia dapat sijil penghargaan. Jadi kita akan bagi pemakahan berdasarkan sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi peringkat lagi tinggilah markah dia. Okey, dan juga kita ada anugerah khas. Jadi anugerah khas ni kalau pemimpin ni dapatlah anugerah mana-mana, dia boleh masukkan. Okey, dan juga pemimpin ni pernah menjalankan projek khas. Kita tak nak pemimpin tu aktif untuk diri dia je. Dia keluar pergi program dan sebagainya tetapi untuk diri dia bukan untuk pelajar. Jadi projek khas ni maksudnya pemimpin ni juga menjalankan program ataupun projek khas untuk sekolah dia. Okey. Okey, yang seterusnya ini pula anugerah kumpulan. Anugerah kumpulan. Maksudnya bila saya kata kumpulan ni sekolah lah. Unit pengakap cikgu. Okey, PKK dan sebagainya. Dan kita akan beri markah berdasarkan hampir sama dengan pemimpin. Di peringkat sekolah ni kita akan bagi markah untuk penglibatan. Apa yang awak terlibat dalam sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa dan juga pencapaian. Jika kumpulan cikgu ada yang menang pertandingan, anugerah dan sebagainya boleh masukkan. Tetapi cikgu semua ni berdasarkan pertandingan ataupun program pengangkap sahaja. Okey, program atau pengangkap saja ataupun pertandingan unit beruniform. Jadi contohnya saya bagi yang terkini ni ada cabaran dalam talian pengangkap kanak-kanak negeri Johor, itu antara yang kita boleh masukkan. Baik, dan jika juga kita ada anugerah khas, kalau ahli kita dapat rambu dan sebagainya, kalau kumpulan kita dapat anugerah tertentu, boleh masukkan. Dan juga yang paling penting ialah kumpulan cikgu ada program dan projek khas. Dalam tu pun ada markah. Contohnya kumpulan cikgu adakan program perkhemahan ke apa, contohlah. Yang ni contoh je, cikgu boleh masukkan. Okey. Dan yang seterusnya anugerah program pengangkap terbaik. Ini di peringkat kumpulan juga. Jadi kita nak nilai, kita nak
nak tengok kumpulan mana yang dapat menjalankan program, sebab mungkin kalau program itu bagus, lain kali pihak daerah akan bekerjasama dan memberi pengiktirafan kepada sekolah tersebut. Jadi anugerah ni sama juga pencalonan dia ada pendahuluan, objektif, macam buat kertas kerja, tetapi ini dah laporan, bukan lagi kertas kerja. Ini dah laporan dah. Jadi laporan dia maka ada tinggi sebab kita nak tengok apa yang telah sekolah tu lakukan. Seterusnya bilang peserta, kita nak tengok berapa peratus peserta yang join. Kalau cikgu, pengakak cikgu ada 100 tapi 10 orang yang join je. Jadi maka dia rendah lah. Jadi kita nak penglibatan yang ramai. Bukan saja untuk buat untuk 10 orang. Kos, kita nak tengok kos juga. Sama ada kos cikgu ni, macam mana cikgu uruskan perbelanjawan dan sebagainya. Lepas tu kita ada hasil dan impak. Ini penting sebab hasil dari program tersebut, apa yang murid dapat. Contohnya dia dapat lencana, dia dapat rambut dan sebagainya. Ini adalah impak. Dan juga kita nak bukti juga. Bukti yang lain kita nak ialah laporan per gambar. Kita nak gambar juga, gambar program cikgu. Okey, dan semua yang saya bagi tahu ni adalah tahun semasa. Maksudnya tahun 2022. Maksudnya yang tahun lepas, 2 tahun lepas dan sebagainya itu tak dikira. Jadi ini kita nak beri penghargaan lah setiap tahun, dan kalau boleh kita nak adakan anugerah ni ataupun pendanaan ni setiap tahun. Jadi kita dengan ini macam sekolah-sekolah dapat pengiktirafan lah dari segi pengakap lah. Sebab kenapa kita buat ni pada bulan lepas, kalau tak silap pergerakan Puteri Islam, mereka pun ada anugerah sebegini. Contohnya ada sekolah yang 5 tahun konsisten dapat anugerah Puteri Bongsu, mereka beri satu cenderia hati dan sebagainya. Jadi di peringkat pengakap ni kita nak beri anugerah begini sebagai pengiktirafan dan untuk menaikkan semangat cikgu untuk terus aktif dalam pengakap. Okey, cikgu ada apa-apa soalan? Bahagian saya sini mudah sebab lepas ni bila nanti bulan Jun nanti kita akan edarkan bahan-bahan macam mana nak hantar, apa yang perlu dimasukkan dalam dokumen dan sebagainya. Agak mudah. Saya mungkin boleh tunjuk satu contoh yang dulu saya buat untuk peringkat degree. Mungkin cikgu boleh nampak lah. Jadi macam ada cover dan sebagainya. Cikgu boleh cuba buat macam ni. So yang penting ialah dokumentasi. Jadi saya cadangkan cikgu dah boleh mula dari sekarang. Jangan last minute nanti tak sempat. Kalau cikgu lambat memang kita tak terimalah penyertaan nanti. Okay, boleh? Saya rasa itu saja daripada saya. Sebelum saya serahkan semula kepada pengacara majlis, ada apa-apa soalan? Saya tengok di chat. Okay, tak ada ya. Okey, kalau tak ada, jadi itu saja daripada bahagian saya. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Aslita, Encik Kuang atas penerangan sebentar tadi. Diharapkan pemimpin dapat menggalakkan anak-anak pengakap untuk bergiat aktif dalam aktiviti pengakap yang telah disediakan oleh PPM Daerah Johor Bahru untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang telah dinyatakan tadi. Seterusnya, majlis dan mempersilakan Encik Muhammad Khairi bin Jalani, penolong Pesuruhjaya Daerah, program PPM Daerah Johor Bahru bagi membentangkan laporan aktiviti 2021, perancangan aktiviti bagi tahun 2022 dan taklimat uniform pengakap. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis, Puan Wani. Suara saya agak clear Okey. Saya cuba untuk bagi penerangan pada hari ini. Hari ini hanya ada satu skrin, jadi mungkin saya tak dapat lihat komen. Mungkin rakan-rakan boleh bantu saya lah untuk sebarang komen yang di group. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, salam pengakap kepada semua pemimpin dan juga ahli-ahli pengakap yang turut serta dalam mesyuarat pada hari ini. Okey, hari ini saya akan membentangkan present tentang laporan aktiviti yang telah dijalankan. Sebentar ya, saya kongsikan. Saya rasa saya perlu off-kan saya punya kamera lah, internet tak berapa kuat. Okey.
Okey, di sini saya lampirkan laporan program. Saya tak tahu pasti macam mana nak besarkan. Okey, saya terangkan sedikit laporan program. Okey, untuk sepanjang tahun lepas kita telah melaksanakan aktiviti di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Di sini saya lampirkanlah laporan tentang perjalanan aktiviti pada tahun 2021. Pada Januari hingga Mac kita telah menjalankan laksanakan program di peringkat negeri dan kebangsaan, iaitu di mana kita ada cabaran penganjuran daripada Pengangkat Negeri Johor, kemudian kita ada pertandingan di peringkat kebangsaan iaitu pertandingan idea kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya pada April dan Mei kita ada menjalankan mengikuti Johor Scout Khatam Al-Quran dan juga kita ada kursus Praskipper Basic untuk ahli pengangkap di sekolah menengah. Okey, itu untuk April hingga Mei. Kemudian kita bergerak kepada Jun, bulan Jun di mana kita banyaklah program yang dijalankan di peringkat kebangsaan dan juga negeri, di mana program ini dilaksanakan oleh pengangkap Malaysia, iaitu sebenarnya sambutan Hari Laut lah. Okey, kita telah mengikutilah kuis Hari Alam Sekitar, kemudian kita ada kursus pengurusan untuk pemimpin anugerah APRM. Kemudian kita ada kuis Hari Laut Sedunia, kuis Hari Penyu Sedunia dan kuis Hari Pelaut Sedunia. Okey, semua ahli-ahli pengangkap yang telah menyertai program ini telah mendapat pengiktirafan lah. Maknanya mereka telah mendapat pengiktirafan, kita menerima sijil, mereka mendapat pengiktirafan peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya kita tengok pada bulan Julai, kita telah menyertailah banyak pertandingan yang telah dianjurkan di peringkat kebangsaan dan juga ada salah satunya lah daripada penyertaan antarabangsa, di mana KPM telah mengeluarkan surat pengiktirafan antarabangsa lah untuk Global Scout Kitchen Jamboree. Okey. Jadi Global Scout Kitchen Jamboree ni dianjurkan oleh pengangkap Boy Scout of America, pengangkap di Amerika, di mana kita menyertai dan penerima sijil akan diiktiraflah penyertaan sebagai peringkat antarabangsa. Okey, sepanjang 2021 semua program adalah berjalan secara maya ataupun online. Jadi dan tahun ini kemungkinan kita akan buat online juga. Tapi kalau surat KPM telah keluar mengatakan kita boleh buat perjumpaan di luar kawasan sekolah, mungkin kita akan buat perhimpunan. Okey, kita seterusnya dengan pada bulan Ogos juga pertandingan secara online memang popular. Pada time PKP ni ialah E-Scout Merdeka, ni pengiktirafan peringkat negeri. Kemudian ada pertandingan foto kreatif peringkat Johor ni. Ini adalah pengiktirafan peringkat negeri. Kemudian kita dalam daerah pun kita ada anjurkan kuis untuk pelajar-pelajar ahli pengangkap di sekolah menengah, pengangkap muda dan remaja. Kemudian kita ada buat kursus webinar sukan orientering ni. Ini peringkat kebangsaan. Dan penyertaannya kebanyakannya adalah ahli-ahli pemimpin lah. Okey, seterusnya pada bulan 9 September, ada Johor Virtual Cupbori yang diiktiraf sebagai peringkat kebangsaan khas untuk PKK. Ini adalah program orang kata besar untuk ahli PKK. Kemudian kita ada webinar Anugerah Remaja Perdana untuk rakan muda, di mana pengangkap juga mengikutilah untuk dapat anugerah remaja ni, di mana ada sesi untuk pemimpin dan juga ada sesi untuk peserta lah. Peserta terdiri daripada pengangkap muda dan remaja. Okey, kemudian kita ada sambutan pada bulan 9 itu adalah sambutan Hari Pengangkap Malaysia. Kita ada buat radio amatur punya program. Alright, seterusnya pada bulan September juga kita ada webinar untuk ahli-ahli pengangkap remaja, iaitu jaya diri dan juga kemahiran lah, dan untuk rencana usaha untuk pengangkap muda tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kita membantulah untuk skim perencanaan. Okey, kemudian kita ada kursus rencana keahlian dan keris gangsa pada bulan September untuk ahli PKK. Kemudian kita ada kuis. Ini semua adalah sijil peringkat daerah, di mana kalau penyertaan ahli pengangkap ni mereka mudah mendapat penyertaan peringkat daerah.
Okay, seterusnya pada bulan September kita agak sibuk juga berbagai-bagai aktiviti, juga ada di peringkat kebangsaan kebanyakannya, dan juga ada penganjuran pertandingan lah di peringkat negeri. Okey, pada bulan Oktober, bulan 10 tahun lepas, kita ada buat program penghijauan Malaysia, anjuran Jabatan Hutan dan juga Pengangkap Negeri Johor buat penghijauan di Segamat. Kemudian kita ada kursus khas untuk ahli PKK pada bulan Oktober ni lah, tahun lepas. Kemudian kita ada Johor Integrated Sketch Challenge, di mana ini adalah program sketch untuk pelajar PKK buat game, dan juga ini dapat pengiktirafan peringkat negeri. Kemudian kita ada Jamboree on the Air, JOTA. Ini adalah pengiktirafan peringkat kebangsaan. Dan seterusnya pada bulan 11 kita juga ada Majlis Anugerah Rambu untuk semua penerima rambu, dianjurkan di peringkat negeri, di mana semua penerima anugerah ni dimasyurkan secara online. Okey, kemudian kita juga pada November kita buat tahunan, kita ada tournament PUBG, di mana semua ahli-ahli pengangkat, tak kira PKK, PM, PR, Kelana ataupun pemimpin boleh turut sertai tournament PUBG ni. Okey, kemudian last terakhir pada bulan November tu kita ada perkhidmatan untuk pentarafan pengangkat raja lah. Maknanya di mana ahli-ahli remaja yang nak ke pengangkat raja pada tahun lepas kita telah jalankanlah perkhidmatan ujian ni pada bulan November. Dan terakhir sekali kita ada kursus lencana keris emas lah untuk PKK untuk murid tahun 5 dan tahun 6. Jadi rumusan program pada sepanjang tahun lepas, peringkat daerah ada 8 program, peringkat negeri kita ada 12 program, kemudian peringkat kebangsaan kita ada 16 program, dan peringkat antarabangsa kita ada 1 program. Jadi jumlah program sepanjang 2021 adalah 37 program, di mana ahli-ahli pengangkat kita dapat merebutlah sijil-sijil supaya markah hukum mereka lebih tinggi. Dan seperti yang tuan-tuan pemimpin semua tahu, pengangkat ni adalah satu unit yang memberi peluang kepada ahli-ahli pengangkap untuk dapat sijil pengiktirafan yang tinggi. Jadi memang boleh dikatakan sebagai rebutan lah pengangkap ini untuk turut serta. Okey, jadi yang ditunggu-tunggu cadangan aktiviti tahun 2022 pada tahun ini. Jadi perancangan yang telah kita susun buat masa ni, saya bentangkan aktiviti untuk peringkat daerah saja dulu. Untuk peringkat negeri dan kebangsaan kita akan maklumkan secara lebih detail dari masa ke semasa pada grup Telegram. Jadi mana ahli pemimpin pengangkap PKK masuk ke grup Telegram PKK, dan bagi pemimpin pengangkap muda remaja di sekolah menengah bolehlah masuk ke Telegram pengangkap sekolah menengah untuk melanjutlah. Okey, jadi untuk yang pertama kali ni saya terangkan tentang aktiviti ataupun program untuk sekolah menengah. Okey, yang pertama dijangka kita akan mula aktiviti kita untuk sekolah menengah pada bulan 6 nanti. Okey, selepas raya kita akan bertenang sedikit, kemudian bulan 6 kita akan mulakanlah. Dah buat masa ni semuanya di dalam talian, dan jika kebenaran KPM telah keluar mengatakan kita boleh buat perjumpaan di luar kawasan sekolah, dan kita akan buat perkhemahan. Okey, yang pertama boleh simpan dalam kalender untuk ahli-ahli pemimpin pengangkap di sekolah menengah PMPR. Yang pertama kita akan buat webinar usaha jaya diri dan kemahiran untuk ahli pengangkap tingkatan 1 dan tingkatan 4. Kemudian kita ada e-quiz lencana usaha pada bulan 6 juga untuk khas untuk pengangkap muda tingkatan 1. Kemudian kita ada e-quiz lencana jaya diri untuk remaja pada bulan 6 nanti. Lepas tu kita juga akan buat pertandingan lah TikTok challenge dan build gadget untuk lencana kemahiran. Jadi semua ni adalah skim perencanaan, dan jika turut serta layak menerima sijil dan boleh memakai lencana lah. Okey, seterusnya TikTok challenge untuk lencana usaha juga pada bulan 6, dan kita akan buat webinar maju kegiatan dan ekspedisi juga pada bulan 6 untuk tingkatan 2 dan 5. Okey. Kemudian kita ada pengangkap muda juga, kita akan buat e-quiz dan banyak e-quiz lah. Semua ni berkaitan dengan secara online. Okey, kita ada rencana aktiviti ekspedisi untuk tingkatan 4 dan 5, webinar jaya okey untuk pelajar muda, jadi tingkatan 1, 2, 3. Kemudian kita akan e-quiz lencana jaya untuk muda tingkatan 3.
Okey, ini untuk aktiviti sekolah menengah dan juga kita lihat pada sekolah rendah. Okey. Jadi sekolah rendah kita merancangkan mengikut skim perencanaan. Kita akan buat kursus lencana keahlian KRIS Gangsa. Okey. Lepas tu kita ada kursus lencana KRIS Perak. Kemudian kita ada kursus lencana KRIS Emas dan Rambu. Lepas tu program sempena Hari Kanak-Kanak. Dan jangan risau jika slide tak nampak, nanti kita akan kongsikan lah di dalam grup Telegram. Dan boleh lihat kembalilah. Saya tak dapat nak besarkan skrin ni sebab saya menggunakan laptop di sekolah. Jadi saya tak berapa mahir nak guna. Jadi ini je lah paparan yang saya dapat presentkan. Okey, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, nanti saya kongsikan lah ke dalam grup Telegram. Okey, dan habis bab untuk program yang dijalankan pada tahun lepas dan juga program yang akan dijalankan pada tahun ini. Dan maklumat kita akan sampaikanlah dari semasa ke semasa di dalam grup Telegram. Jadi saya juga diberi maklumat untuk bagi penerangan sedikit tentang pakaian seragam untuk ahli penangkap dan juga pemimpin. Jadi di sini saya akan sharekan dahulu skrin sebentar ya. Saya sharekan lagi satu slide sebentar. Okey, di sini sebentar ya. Okey. Slide akan saya kongsikan lah. Saya minta maaf. Slide tak berapa boleh besar. Okey. Untuk pengenalan. Okay. Untuk uniform, ramai yang bertanya saya dan call saya. Okay, untuk maklumat semua pemimpin bahawa uniform penangkap telah didaftar tanda dagang pada tahun 2016 di mana semua pakaian uniform penangkap dan logo penangkap hendaklah tidak boleh di copyright ataupun tak boleh diguna pakai oleh syarikat-syarikat lain lah. Jadi buat masa ni pihak penangkap belum lagi buat enforcement kepada kedai-kedai yang menjual barang-barang cetak rompak. Okey. Jadi saya mengharapkanlah semua ahli pemimpin memaklumkan kepada ahli-ahli penangkap untuk membeli daripada authorized dealer ataupun barang original penangkap. Okey. Jadi seterusnya saya terangkan untuk jenis-jenis uniform penangkap dan ini adalah uniform untuk pegawai nombor 2 layak dipakai oleh guru besar ataupun pentadbir ataupun ahli majlis lah. Seperti guru besar, penolong kanan, YDP jika mereka turut serta dalam kumpulan penangkap. Okey, ini adalah contoh pakaian baju nombor 2 untuk pentadbir. Okey, hanya penolong kanan ke atas saja yang dibenarkan untuk memakai baju bush jacket ataupun baju nombor 2 ini. Untuk lelaki bersongkok, baju bush jacket dan epaulet dan semestinya warna hijau lah. Ahli majlis ataupun pentadbir dia akan memakai epaulet hijau. Okey, lengkar-lengkar itu ada merujuk maksudnya lah. 2 lengkar penolong pemimpin, 3 lengkar untuk pengetua ke atas. Okey, seterusnya ini adalah baju nombor 3 untuk untuk pentadbir juga. Jika mereka tak nak pakai baju bush jacket, mereka nak pakai baju uniform biasa, mereka boleh memakai pakaian baju nombor 3. Okey, ini saya terangkan, saya pintas. Okey, yang penting adalah pakaian pemimpin. Pemimpin adalah cerminan kepada ahli penangkap lah. Jadi seorang pemimpin perlulah memakai pakaian yang tepat dan benar untuk supaya diikuti oleh ahli penangkap. Okey, ini adalah peraturan-peraturan pakaian seragam pemimpin dan penolong pemimpin. Dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan jangan silap pakailah. Okey, untuk ahli penangkap dia pakai baju kelabu dan untuk pengangkat laut dia memakai uniform warna putih. Di Johor Bahru ni hanya ada 3 sekolah yang mempunyai pengangkat laut iaitu Maktab Sultan Bakar, SSI dan juga
Bandar Baru Uda, tak silap saya. Okey, untuk pengangkap muda dan remaja lah laut. Okey, untuk pemimpin, untuk pakaian nombor 3, mestilah forest cap untuk pengangkap, dan pengangkap laut hendaklah pakai orang kata piket kalau berpakaian lengan panjang. Tapi kalau pakai lengan pendek, bolehlah pakai beret. Tapi untuk ahli pengangkat baju kelabu, dia hanya pakai forest cap. Okey, epulet pangkat, epulet mesti memakai pakaian biru untuk penolong pemimpin. Dia padi. Kalau ada satu lengkar ni hanya untuk pemimpin. Okey, dan ramai juga perempuan, wanita yang tanya saya, tudung warna apa? Okey, tudung adalah berwarna sama dengan baju. Contoh, kalau dia pengangkap baju kelabu, tudung mesti kelabu. Kalau pengangkap laut, tudung dia mesti warna putih lah sebab baju dia warna putih. Okey, untuk bahu di belah kanan hendaklah memakai Johor Negeri, kemudian Johor Baru, kemudian nombor kumpulan yang didaftarkan oleh yang telah didaftarkan lah. Contoh 01 ni untuk Maktab Sultan Abu Bakar. Okey, kemudian belah kiri hendaklah memakai lencana lah. Kalau pemimpin dia pakai lencana pemimpin, kalau penolong pemimpin dia pakai lencana penolong pemimpin. Okey, ini untuk lencana. Okey, seterusnya untuk ahli pengangkap, okey, untuk pengangkap kanak-kanak tahun 1 hingga tahun 6, ini adalah pakaiannya. Kemudian untuk pengangkap muda tingkatan 1 hingga 3, inilah pakaiannya. Dan untuk pengangkap remaja tingkatan 4 hingga 5, ini adalah pakaiannya. Pakaiannya adalah sama, cuma membezakannya adalah lencana yang dipakai. Okey. Seterusnya, okey, ini atau paturan pakaian untuk ahli pengangkap lah. Tak kira lah pengangkap kanak-kanak ataupun pengangkap muda remaja. Okey, untuk ahli pengangkap, forest cap, pita dia warna merah dan mestilah lengan pendek dan pakaian lengkap. Kemudian untuk pengangkap laut, pakai beret. Okey, tudung mesti ikut warna baju. Okey, lencana, susunan lencana. Di belah kanan Johor Baru, nombor kumpulan. Kemudian belah kiri nama sekawan petrol. Kemudian bolehlah pakai lencana-lencana yang telah dianugerahkan. Okey. Seterusnya yang paling penting adalah t-shirt. Di sini saya lampirkan t-shirt untuk pemimpin. Okey. Dan juga t-shirt untuk kelana. Okay, yang warna kuning ni adalah untuk pemimpin. Jadi semua pemimpin tak kira PKK, PM, PR ataupun pemimpin untuk pendidikan khas pun hendaklah memakai kuning lah. Ini khas untuk pemimpin. Kemudian kalau yang warna merah ni dia untuk pengangkap kelana. Kemudian ada maroon. Ini pakaian yang bentuk V ni. Dia ada V shape ni dekat dada ni. Ini untuk pengangkap remaja tingkatan 4 dan 5. Kemudian warna hijau ni untuk tingkatan 1 hingga 3. Dipanggil pengangkap muda. Kemudian untuk pengangkap kanak-kanak dia warna kuning. V shape ni warna kuning. Okey. Dan juga warna ungu ni khas untuk pengangkap pendidikan khas. Jadi kalau unit pendidikan khas, tak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah, bolehlah pakai baju purple ni. T-shirt purple. Okey, seterusnya ini adalah baju korporat. Terpulang kepada pentadbir jika membenarkan pemimpin pakai baju korporat, dan juga ada juga setengah pentadbir yang tak membenarkan lah. Jadi keputusan terletak pada pentadbir. Jadi kalau pentadbir benarkan boleh pakai korporat, kalau tak dibenarkan hendaklah memakai uniform. Okey, ini adalah buku skim sebagai buku rujukan pengangkap Malaysia bukan mewajibkan, dia mensyorkan untuk setiap murid mempunyai satu buku skim lah sebagai panduan untuk tu. Warna kuning untuk pengangkat kanak-kanak, hijau pengangkat muda, dan maroon merah ni untuk remaja, kemudian merah untuk kelana. Dan ini adalah lampiran lain-lain lah. Okey. Dan seterusnya yang terakhir sekali, barang original boleh didapatkan di Persatuan Pengangkap Malaysia Negeri Johor. Dibuka setiap hari Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 6 petang, hari Sabtu setengah hari 9 hingga 1 petang, dan hari Ahad tutup. Dan untuk bulan puasa ni kita tutup awal pukul 5 petang. Jadi saya mencadangkanlah semua ahli beli di sini supaya baju yang dibeli tak silap, dan lencana yang dibeli pun tak silap, dan juga tak adalah orang kata membeli barang yang tidak original, dan bantulah pengangkap untuk menyampaikan kembali kepada pengangkap. Okey, dan untuk harga untuk buku skim RM8 dan pakaian tu boleh hubungi nombor telefon WhatsApp tu
016-7746-46410 untuk sebarang pertanyaan. Boleh hubungi waktu pejabat. Okey? Alright, itu saja daripada saya. Saya minta maaf jika ada salah silap daripada saya. Semua kesilapan itu datang daripada saya. Dan yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, Puan Wani, dipersilakan. Terima kasih Encik Muhammad Farid bin Zailani atas pembentangan laporan aktiviti, perancangan aktiviti pengakap tahun 2022 serta taklimat uniform pengakap. Diharapkan semua pemimpin dapat menggalakkan anak-anak pengakap di sekolah dalam melibatkan diri dalam aktiviti yang telah dirancang oleh PPM Daerah Johor Bahru serta menggalakkan rakan-rakan pengakap di sekolah serta anak-anak pengakap di sekolah mematuhi tata cara pemakaian pengakap dengan betul. Okay, seterusnya saya menjemput dan mempersilakan sekali lagi Encik Ashley Tan, Cik Huang untuk memberi taklimat berkaitan hal-hal lain sekaligus menutup rasmi mesyuarat pemimpin Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Johor Bahru bilangan 1 2022. Majlis mempersilakan. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Jadi saya rasa kita dah ke penghujung mesyuarat kita pada hari ini. Jadi kita dah, yang penting hari ini sebenarnya ialah taklimat pendaftaran dan juga tentang perancangan kita pada tahun ini. Jadi saya harap dengan taklimat pendaftaran ini tadi cikgu dah mula gerak lah supaya dapat bawakan kepada ahli untuk berdaftar dan saya rasa tak silap saya tarikh tutup pendaftaran adalah 20 Mei. 20 Mei Cikgu Khairi Azri. Jadi saya harap semua bergerak cepat sebab kami tak nak nanti ada gendala dan sebagainya disebabkan kelewatan kumpulan menghantar pendaftaran. Jadi kalau cepat kita siap, cepat kita hantar, cepat kita terima kad. Kita selesai. Baik, sebelum kita tamat, saya buka ruang ni kepada semua pemimpin jika ada perkara-perkara yang ingin bertanya ataupun bangkitkan, dipersilakan. Selamat petang Tuan Ashley. Okey, petang. Okey, saya nak tanya tentang pendaftaran pengakap tu. Adakah boleh tak keluarkan surat untuk sekolah supaya sekolah boleh sponsor untuk guru-guru yuran pendaftaran tu? Sebab saya rasa surat untuk surat macam makluman pendaftaran tu kepada sekolah belum ada. Okey, saya jawab terus Cik Rashdi Okey, saya ni sebenarnya saya ni juga adalah GPT Koko. Okey, untuk makluman duit sekolah ni, kalau duit sekolah yang diperuntukkan iaitu di bawah bantuan kokurikulum dan tambahan dan sebagainya, di bawah sekolah ni memang tidak boleh digunakan untuk bayar yuran dan juga yuran guru, terutamanya yuran guru. Tetapi saya cadangkan kepada cikgu boleh buat surat kepada PIBG. Minta GP Koko ataupun pentadbir untuk buat satu surat kepada PIBG untuk memohonlah sumbangan untuk yuran pendaftaran. Itu yang kita boleh bantulah sebab di peringkat yuran duit sekolah ni memang tidak boleh digunakan untuk bayar yuran. Jadi sebab tu yuran ni dia sebenarnya lagi satu term dia ialah sumbangan. Lagi satu yuran ni dia tak ada paksaan. Dia tak ada paksaan iaitu kita tak boleh paksa kalau dia tak nak daftar, tidak ada paksaan. Tetapi cuma ada satu klausa di mana peserta ahli perlu berdaftar untuk sertai sesetengah pertandingan. Mungkin Cikgu Khairi Azri ada nak tambah tentang pendaftaran? Okey, saya nak tambah sikit untuk pendaftaran. Okey, saya ada dapat sedikit makluman tentang ada siapa ni Tuan Cikgu Muaz bin Fauzi. Dia maklumkan, dia cakap kad dia dah daftar 2 tahun lepas tapi kad tak dapat nombor keahlian. Okey, kalau daripada start 2020 dengan 2021 kita dah kad dah siap dan kita pun dah maklumkan, dah hebahkan ke dalam grup. Kita tak keluarkan surat melalui PPD. Kad dah siap, saya terus hebahkan ke dalam grup Telegram. Dan kad pun ada, kalau ikutkan sebenarnya saya dah semak dalam dekat HQ pengakap
bahawa ada masih kumpulan atau pemimpin yang masih tak redeem lagi kad keahlian mereka. Jadi dekat situ cikgu pemimpin atau cikgu perlulah alert peka dalam hebahan yang telah disampaikan. Jadi lagi saya ada yang dari satu yang paling saya mohon maaf lah sekiranya ada kad yang memang kelewatan di mana mereka ada yang daftar untuk fasa kedua. Sebab sekiranya fasa satu telah tamat, berkemungkinan negeri akan cuba buka untuk fasa kedua, pendaftaran fasa kedua. Tapi kita tak boleh nak harap memberi harapan sepenuhnya, sebab kadang-kadang bila tak ramai yang ingin berdaftar, negeri akan terus cakap okey tak perlu daftar untuk fasa 2. Jadi stop kat situ dan perlu tunggu untuk tahun depan punya pendaftaran. Jika kad kalian dapat digunakan. Setakat ni itu je lah yang masalah yang timbul. Setakat ni yang inilah tentang pemimpin belum lagi mengambil kad dekat HQ, maksudnya belum redeem lagi daripada tahun 2020 dan juga tahun 2021 punya kad. Itu saja, sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih Cik Ivy Azri. Jadi saya harap jelaslah tentang pendaftaran dan saya harap yang masih belum ambil kad tu tolong segerakan. Mungkin Cikgu Tuan Ivy Azri boleh sharekan senarai sekolah yang masih belum ambil kad dalam masa terdekat ni. Boleh Cikgu Ivy Azri? Okey. Okey dan boleh Tuan. Boleh Okey, terima kasih. Okey, lagi jika ada para pemimpin yang nak bertanya lagi. Nanti maklumat cara daftar dan sebagainya Cik Ivy Azri akan post lah dalam grup nanti. Jadi Cik juga harap alert lah dan dapat tengok dan pinkan message tersebut. Okey. Okey, ada lagi cikgu-cikgu sebelum kita tamat untuk mesyuarat hari ini? Okey, ada jangan segan jika nak tak boleh buka mic, nak type di chat box pun boleh. Tak ada masalah. Selamat petang Cikgu. Petang. Saya dari Cikgu Jani dari SCBT Belang Kata ya. Nak tanya tentang ni hadiah e-sport tournament tu yang kita buat pertandingan tahun lepas kan. Dalam grup tu dia ada nyatakan dapatkan hadiah tu dari HQ. Bila pergi minta dekat HQ kata belum sampai. So macam mana boleh saya tahu status dia? Saya serahkan kepada Cik Ivy Azri untuk pertandingan e-sport. Thank you. Okey, baiklah. Okey, saya pun dapat makluman juga daripada peserta-peserta yang lain di mana dia dah sampai ke HQ cakap barang tak sampai lagi. Okay, setakat ni kita ada masalah di mana ada pekerja baru dekat HQ tersebut. Jadi dia tak tahu lagi untuk penyusunan peralatan dan barang-barang tersebut. Sekarang ni pekerja yang baru tu masih dalam tempoh trial untuk penyelesaian diri. Jadi nanti bila dah selesai kita akan maklumkan semulalah untuk pengambilan hadiah untuk pertandingan PUBG tersebut. Okey Tuan, terima kasih. Okey, sama-sama. Jelas cikgu. Okey, jadi PUBG tu hadiah dia boleh didapati di HQ di Nong Chik. Okey, ada surah dia tanya Cikgu Nurul Hidayah nak tanya kenapa kad di renew tiap tahun, tak boleh ke guna satu kad untuk sekolah rendah dan renew bila dah masuk sekolah menengah. Okey, yang ni Cikgu Hairi nak jawab ke saya nak jawab? Cikgu Ashley, jawab je Ashley. Saya jawab. Okey, saya ingin teruskanlah. Okey, untuk kad ni, okey, kenapa perlu renew setiap tahun? Okey, pertama sekali Persekutuan Pengangkat Malaysia ni terletak di bawah naungan atau di bawah WASM ataupun didaftarkan di bawah WASM.
Bermaksud kita pun ada organisasi yang lebih atas daripada kita dan kita perlu bayar yuran juga kepada WOZM. Dan bila kita bayar kepada WOZM, kita bukan guna ringgit, kita gunakan Swiss franc ataupun senang cakap USD. Maksudnya nilai itu lebih tinggi. Jadi yuran tu perlu dikutip setiap tahun kerana WOZM pun minta yuran setiap tahun. Kalau kita kutip contohnya 3 tahun sekali, baru kutip. Jadi ada 2 tahun yang kita tidak ada income ataupun pendapatan untuk beri kepada WOZM. Okay. Yang kedua, supaya program pengakap ni dapat berjalan dengan lancar setiap tahun. Supaya kita ada peruntukan. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, pengakap ni adalah organisasi, orang kata NGO. Kita tidak ada peruntukan yang banyak daripada kerajaan dan kita harapkan yuran daripada ahli. Jadi daripada yuran itulah yang kita dapat jalankan program. Dan untuk makluman, contohnya untuk yuran keahlian ni, untuk PKK, PMPR adalah RM7. Tetapi dalam RM7 tu, kita ada kos pentadbiran iaitu untuk mencetak kad, mendapatkan kad dan sebagainya. Dan lepas tu yuran tersebut akan dibahagikan. Dia ada persen dia ada peratus dia untuk daerah, negeri dan kebangsaan. Banyak dia kena pecahkan. Jadi bila daerah kita dapat ni, cuma nilai dia dalam saya rasa RM1 ataupun berapa RM1 je kan? RM1.5 saja. RM1.5 saja untuk kita jalankan program, untuk kita belikan hadiah, untuk kita jaga kos pengurusan dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bantulah untuk meningkatkan keahlian supaya kita dapat dana untuk teruskan program-program kita untuk anak-anak kita. Saya harap inilah. Tapi dari peringkat HQ, mereka sebenarnya dalam proses untuk untuk memantapkan ataupun untuk mengemaskini cara pendaftaran. Mungkin mengambil masa sikit, tetapi buat masa ni kita terpaksa akur dengan sistem di mana kita perlu daftar setiap tahun. Boleh Cikgu Nurul Hidayah? Saya harap itu menjawab soalan. Cikgu Ashley, saya tambah sikit lagi. Boleh. Contohnya saya ambil program e-sport PUBG tu kan. Kan peserta tidak perlu membayar 1 sen pun. Jadi tapi hadiah tu adalah hasil daripada keahlian keahlian yang telah dikumpul yang digunakan untuk proses menjalankan program dan juga hadiah-hadiah. Boleh Okey. Terima kasih. Okey, jadi saya haraplah semua dapat sokonglah kita dengan pendaftaran ni lah, sebab saya rasa RM7 ni agak berbaloi lah, sebab dengan sebenarnya RM7 ni sangat berbaloi sebab kalau tuan-tuan lihat tadi program tahun 2021 ada lebih kurang berapa tadi? 20 hingga 30 program di pelbagai peringkat. Jadi sangat untung sebenarnya dan banyak program tersebut adalah percuma. Macam Tuan Hari Azri beritahu, program tu banyak yang percuma, tiada yuran pun. Saya harap dapatlah bantu kita. Okey, lagi satu saya nampak di sini Encik Aizul Hafizi. Jika murid tidak mendaftar menjadi ahli pengakap, bolehkah murid sertai pertandingan kawat kaki peringkat daerah? Okey, pertandingan yang dianjurkan oleh PPD, JPN dan sebagainya tiada masalah. Tetapi program yang dia ada jaringan ataupun kerjasama dengan pengakap ni, kadang-kadang ada setengah pertandingan dia memang minta kad. Contohnya yang terkini cabaran dan talian pengakap. Dia akan tutup 30 April ni, memang minta kad keahlian sebab tuan-tuan puan-puan bila buat video perlu masukkan gambar kad keahlian di depan. Jadi ada setengah yang diminta. Tetapi program yang anjuran PPD anjurkan yang tiada kerjasama dengan pengakap dan sebagainya, boleh sertai tanpa kad, tiada masalah. Okay. Boleh Cikgu Aizul? Okey, ada lagi soalan? Okey, sama-sama. Okey, lagi jika ada boleh chat bawah ataupun jika tak ingin tanda di sini tak apa, boleh PM kami. Okey, apa kelebihan kad keahlian selain menyertai pertandingan? Ini mana Cikgu Hairi? Okay, Cikgu Hairi boleh respon? Okey. Saya respon. Ya, Cikgu Hairi respon. Okey, untuk kad keahlian, selain kita boleh menyertai pertandingan lah, aktiviti yang saya terangkan 3 perkara lah yang terlintas di fikiran saya. Okay, yang pertama tentang menyertai pertandingan, dan yang kedua dengan kad keahlian tu tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat diskaun pembelian barang pengakap yang original,
Dan untuk makluman, harga barang perangkap di Ibu Pejabat adalah yang termurah di pasaran, dan juga bila beli menggunakan kad kalian dia akan dapat diskaun lah. Untuk pemimpin 10% dan untuk ahli 5%. Dan yang ketiga, kad kalian tu adalah insurans. Insurans tuan-tuan dan juga insurans untuk ahli perangkap. Jika apa-apa berlaku kemalangan semasa menjalankan aktiviti perangkap, kad kalian adalah penyelamat ataupun orang kata penyelamat daripada segi perundangan lah, di mana tuan-tuan dan perempuan adalah berdaftar dengan perangkap dan menjalankan aktiviti perangkap. Dan jika apa-apa berlaku kemalangan, jadi benda tu orang kata sebagai kita sebagai cikgu ataupun pemimpin, itu adalah kita punya backup lah. Dan juga ahli perangkap akan cuba bantulah daripada segi perundangan. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Hairi. Saya harap jelas lah. Jadi kad ni sangat penting lah. Okay, sangat penting lah dari 3 aspek tu. Okay, ada lagi? Saya rasa kad lian tu, bahagian kad lian tu agak jelas lah. Saya beri lagi dalam 1 minit jika ada guru-guru yang nak bertanya. Lepas ni saya akan beri link kehadiran. Okay, selepas kita selesai. Okay, saya rasa macam tak ada. Okay, jika ada barisan Pesuruhjaya yang nak respon apa-apa, yang nak tambah, saya beri ruang kepada barisan Pesuruhjaya yang nak respon ke jika ada apa-apa yang nak ditambah. Saya rasa tiada juga. Okey, jadi apa-apa maklum ada Cikgu Ari? Tak ada. Okey. Jadi jika apa-apa nanti kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa dalam grup Telegram. Jadi harap cikgu selalu checklah grup Telegram sebab kita akan masukkan program-program, surat makluman semua dalam grup tersebut. Jadi harap cikgu pekalah terhadap perkembangan tersebut. Okey, saya rasa kalau tiada saya tutup. Jadi saya akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua pemimpin, Pesuruhjaya dan pemimpin yang sertai mesyuarat kali pertama untuk tahun 2022. Saya harap tahun ni kita dapat bergerak lebih aktif, lebih bersemangat. Saya harap untuk sekolah, untuk kumpulan dan juga ahli-ahli kita. Dan saya harap juga lebih banyak sekolah yang akan dapat pencapaian tertinggi, iaitu Anugerah Pesuruhjaya Pengangkap Negeri, Rambu PKK, PMPR dan sebagainya. Saya harap semua, dan lagi satu saya harap juga pemimpin selepas hari ini dapatlah dapat tunjuk ajar ataupun melengkapkan uniform anak-anak kita, sebab terutamanya saya harap pemimpin pertama sekali lengkapkan uniform sendiri dahulu, dan lepas tu bantulah untuk bagi tunjuk ajar dan sebagainya kepada ahli-ahli kita, sebab saya dapati ramai ahli-ahli kita yang belum ada uniform yang betul. Jadi selalu kita dapat ayat ni betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi pada program ataupun mesyuarat akan datang. Sekian, terima kasih. Okay, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah mesyuarat kita pada petang ini. Para pemimpin yang boleh mengisikan kehadiran pada link yang telah disediakan di ruangan chat. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, link kehadiran telah dimasukkan di chat box. Jadi terima kasih semua. Kalau dah isi, tuan-tuan puan-puan boleh inilah beredar daripada Meet kita.
hari raya. Boleh pergi bazar ni lepas ni. Jangan nombor kumpulan Ya, terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Okey, yang untuk nombor kumpulan, bagi yang tidak tahu nombor kumpulan, tak apa, nanti Encik Hari Azri akan post senarai kumpulan dalam grup. Jika masih tak ada, boleh hubungi teruslah Encik Hari Azri. Nanti saya akan muat naik yang senarai yang baru yang telah dikemas kini. Kita ada kumpulan baru. Actually kita ada kumpulan baru nanti Pengangkap laut SMK Nusajaya. Wow. Nusajaya okay. Saya pengangkap udara tak ada unit baru lah tuan? Tak payah. Ada. Satu pun tak terkawal. Okey, yang yang tak tahu nombor kumpulan tak apa, awak boleh kosongkan je kalau tak pasti. JB tak ada airport, jangan nak mengada-ngada. Ada tinggal ni. Tak ada. Kita ada UTM. Okay. Tapi UTM kena daftar bawah ni. Kulai. Bukan KLKM. KLKM. Dia kena daftar KLKM. Tak boleh kita. Kalau tak nanti berperang nanti. Tak tahu. Kalau Afiq tak sabar tu nak buka pengangkat udara. Dia kena pindah sekolah dulu. Sekolah. Boleh ke sikit siapa yang sudi? Nak buka kat mana ni? Sri Skudai nak buka ke? Alamak. Jangan, nanti kena buat airport kat belakang. Mini airport sikit. Airport nanti. Tapi main drone je lah. Jadi recording ni boleh ke dia share? Upload dekat ni kot. Okay, selamat Hari Raya. Selamat. Okay. Selamat Ria. Belanja lah.